Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakib Aiman bin Misman daripada kelas 2 semester 3 Diploma Pendidikan Islam ingin membintangkan tentang tajuk perusahaan awam. Perusahaan awam merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perindustrian, kewangan dan komersial yang dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan pusat, kerajaan negeri dan agensi-agensi di bawahnya. Antara kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan awam termasuklah menjual barangan ataupun menyediakan perkhidmatan. Di Malaysia, terdapat beberapa jenis perusahaan awam. Antaranya ialah perusahaan jabatan, perbadanan awam dan juga syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC. Ketiga-tiga perusahaan awam ini memainkan peranan mereka tersendiri dalam pembangunan ekonomi negara. Sebab-sebab penubuhan perusahaan awam. Yang pertama adalah keperluan kerajaan dalam menyediakan inisiatif-inisiatif pembangunan. Inisiatif-inisiatif mungkin diberikan dalam bentuk. Yang pertama adalah penyediaan inisiatif untuk pelaburan dan promosi aktiviti industri, baik secara penyertaan langsung pelaburan atau bantuan kewangan kepada perusahaan swasta. Penyediaan inisiatif ke atas pembangunan infrastruktur dan aktiviti asas seperti yang diamalkan di El Salvador. Yang kedua adalah kewujudan prioriti pembangunan yang khusus dapat dikenal pasti jika ia diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta. Yang ketiga adalah kerajaan mungkin berkemahuan untuk mewujudkan simpanan dengan cepat supaya perusahaan awam yang tidak menumpukan motif keuntungan akan segera dapat mencapai tujuan ini. Yang keempat adalah mewujudkan keseimbangan agihan pendapatan di antara rakyat supaya kekayaan dalam negara dapat dinikmati secara adil dan saksama. Yang kelima adalah sebagai ejen pembangunan di kawasan-kawasan kurang maju supaya pembangunan ekonomi tidak tertumpu kepada satu-satu kawasan tertentu sahaja. Yang keenam dan yang terakhir sekali adalah mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dan sebagai alat percepatan proses pembangunan. Ini kerana dirasakan bahawa prestasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi NSM masih berada pada tingkat yang agak lembab. Ciri-ciri perusahaan awam. Yang pertama adalah mempunyai bidang aktiviti yang berbagai-bagai seperti perindustrian, pertanian, perdagangan dan perniagaan. Yang kedua adalah dimiliki dan dikawal atau dikuasai oleh kerajaan. Yang ketiga adalah operasi badan ini sama ada penuh atau sebahagiannya dibiayai oleh hasil daripada operasi badan itu sendiri. Yang keempat adalah menghasilkan dan menjual barangan atau perkhidmatan. Yang kelima dan yang terakhir sekali adalah mempunyai bentuk organisasi yang berbagai-bagai seperti perbadanan awam, jabatan dan syarikat. 3 bentuk perusahaan awam. Yang pertama adalah jabatan kerajaan. Ia merupakan badan yang menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan penetapan dasar peraturan kewangan. Juga pengambilan kaki tangan adalah tertakluk kepada semua peraturan kerajaan. Yang kedua adalah perbadanan awam. Ia merupakan bentuk organisasi komersial yang bebas ditubuhkan dengan kehendak kerajaan di luar daripada rangka kerja jabatan-jabatan kerajaan dan undang-undang syarikat, sebaliknya di bawah undang-undang yang khusus
yang menetapkan tujuan-tujuan badan ini. Struktur pentadbirannya, kegiatan dan tanggungjawab dan sebagainya. Contoh, UDA dan MARA. Yang ketiga adalah syarikat kerajaan. Penubuhannya adalah mengikut Undang-Undang Syarikat. Kerajaan memegang sekurang-kurangnya 51 ekuiti modal. Badan ini tidak perlu menimbangkan perkhidmatan sosial tetapi sebaliknya lebih tertumpu kepada memperolehi keuntungan untuk syarikat. Jenis-jenis masalah perusahaan awam. Yang pertama adalah masalah kekaburan objektif. Perusahaan awam ditubuhkan dengan matlamat yang luas dan diserahkan kepada perbadanan-perbadanan itu sendiri untuk menentukannya. Terpulanglah kepada perbadanan berkenaan untuk menentukan corak kegiatan yang perlu dijalankan walaupun pada prinsipnya telah ditentukan lapangan kegiatannya. Tambahan pula, wujud pula konflik di antara objektif kewangan dan sosial pada dan di antara badan-badan tersebut. Yang kedua adalah masalah pertindihan fungsi. Pertindihan fungsi tidak akan memberikan kecekapan kepada perusahaan awam tetapi menyebabkan badan-badan tersebut menjadi tidak efektif. Sekiranya banyak perusahaan awam mempunyai peranan yang hampir serupa, potensi konflik antara satu sama lain adalah begitu ketara sekali. Yang ketiga adalah masalah koordinasi. Aspek ini menjadi serius dengan perkembangan perusahaan awam yang cepat. Dalam konteks ini, koordinasi mempunyai berbagai makna. Pada peringkat atas, koordinasi bermaksud bahawa perusahaan awam tertakluk kepada arahan-arahan rancangan ekonomi negara yang diputuskan oleh kerajaan atau agensi perancangan lain. Di peringkat kementerian, koordinasi bermaksud perumusan dan pelaksanaan objektif untuk keseluruhan ekonomi. Yang keempat adalah masalah hubungan menteri, lembaga dan pengurusan. Apa yang wujud tentang hubungan di antara tiga pihak ini ialah masalah ketidakjelasan kuasa yang akan meninggalkan kesan negatif kepada operasi perusahaan awam. Hakikat ini memperlihatkan bahawa setiap perusahaan awam tertakluk kepada lebih daripada satu hala pihak berkuasa. Masalah yang timbul ialah apabila seringkali terdapat kes di mana menteri terpaksa mempertimbangkan kesan-kesan politik terhadap sesuatu projek dan ini mungkin melemahkan kecekapan projek tersebut. Yang kelima adalah masalah berkaitan dengan kaki tangan perusahaan awam. Kadang-kadang perusahaan awam menghadapi kekurangan tenaga pengurusan mahir yang mampu untuk menggerakkan perbadanan awam berasaskan motif keuntungan tanpa menjejaskan keperluan atau objektif sosial yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan meminjamkan kaki tangan awam untuk mengendalikan perbadanan awam, tetapi cara ini bukanlah satu cara penyelesaian yang mutlak kerana ia akan menimbulkan masalah kepada perbadanan berkenaan. Masalah-masalah lain, contohnya persaingan daripada sektor swasta, kelambatan menjelaskan hutang, perbadanan tidak dapat memperolehi keuntungan semaksima kerana harga dikawal oleh kerajaan, penyelewengan dan salah guna kuasa boleh menggagalkan sesuatu perusahaan awam. Kesimpulannya, oleh sebab penubuhan perusahaan awam bukan semata-mata bermotifkan keuntungan tetapi juga bermotifkan sosial, maka kejayaan perusahaan awam ini tidak boleh diukur dari segi pencapaian keuntungan sahaja.
Penilaian seharusnya dibuat berdasarkan sama ada ianya telah mencapai matlamat-matlamat yang ditetapkan oleh kerajaan. Untuk badan-badan kewangan, keuntungan boleh dijadikan pengukur oleh sebab penubuhan badan-badan ini lebih kepada bermotif kewangan. Contohnya, Bank Pertanian, Bank Bumiputera dan sebagainya. Selain badan-badan kewangan, terdapat berbagai perusahaan lain yang setanding dengan perusahaan swasta, umpamanya Felda dan syarikat MAS dan MISC yang kerap mendapatkan keuntungan. Penilaian kerajaan perusahaan awam boleh dikaitkan dengan DEB. Perusahaan awam dipertanggungjawabkan untuk menggerak, memudah, membantu dan melibatkan diri secara langsung dalam mencapai matlamat DEB. Maka, pencapaiannya merupakan kejayaan perusahaan awam itu sendiri.